Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah pada muka surat 12. Okey. Tengok muka surat 12, baca tajuk tips elak makanan tercemar. Apakah kita kata langkah-langkah untuk kita mengelakkan makanan daripada tercemar. Okey, yang pertama adalah dapur mestilah bersih. Yang ni mestilah yang paling penting, dapur mesti bersih. Yang kedua adalah sumber makanan yang baru dan masih segar. Janganlah kita makan makanan yang telah basi, yang telah lama, ataupun makanan-makanan yang telah tak segar. Contoh ikan yang lama ataupun sayur-sayuran yang telah lama, yang telah layu. Okey, kita jauhi benda tu. Okey. Yang ketiga adalah kita sering mencuci papan pemotong. Papan pemotong ni adalah papan yang kita gunakan untuk kita potong apa-apa atas dia, daging ke, potong sayur ke, potong bawang ke. Itu papan pemotong. Pinggan, mangkuk dan perkakas seperti sudu, garpu dan pisau. Kita kena selalu mencuci. Lepas kita guna cuci. Jangan kita guna-guna, simpan tapi tak cuci. Jadi mengundang kuman dan bakteria pada kita punya alatan memasak kita. Okey. Seterusnya adalah jangan meletak makanan di atas pinggan yang telah digunakan. Pinggan tu dah kita guna dah tak basuh lagi dan kotor, jadi kita letak makanan dalam pinggan tu. Okey, tak boleh itu mengotorkan makanan kita. Okey. Seterusnya adalah kita gunakan bekas makanan yang bersih dan bertutup. Ini kalau kita nak simpan makanan, janganlah kita guna bekas yang kotor dan tak tertutup. Kalau kita nak simpan, kita letak dalam bekas yang bersih dan bekas tu boleh ditutup supaya lebih terjamin kebersihan. Okey, kalau kita tak tutup, nanti ada lalat ke, binatang apa macam-macam, cicak ke masuk dalam makanan kita. Jadi ia mengotorkan makanan kita. Okey. Seterusnya adalah tangan mestilah sentiasa bersih. Yang penting tangan mestilah bersih. Kita pergi mana pun, mestilah kita kena jaga tangan kita. Tambah-tambah sekali pada musim sekarang, iaitu musim COVID-19. Kita pergi mana-mana pun, mestilah kita, lepas kita sampai rumah, sebelum kita sampai rumah tu, kita basuh tangan dahulu. Sebelum kita pegang benda lain, makanan ke apa ke, kita basuh tangan ataupun kita menggunakan hand sanitizer. Okey. Seterusnya adalah kita gunakan kain lap yang bersih untuk membersihkan perkakas dapur. Okey, perkakas dapur ni lepas kita dah basuh dia, kemudian kita lap dia dengan bersih supaya ia disimpan dengan bersih. Okey. Baik. Seterusnya kita patah balik muka surat 11. Ustaz tertinggal muka surat 11 . Muka surat 11 adalah akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Kalau kita tak beradab, kita tak menjaga adab-adab ketika kita menghidangkan makanan, apa dia yang terjadi kepada kita? Apa akibat yang terjadi kepada diri kita? Benda yang buruklah akibat ni yang terjadi kepada diri kita. Yang pertama adalah makanan yang dihidang tercemar. Tercemar ni kira dah kotor lah, dengan kotoran dan kuman, bakteria semua tu lah, virus ke, semua tu dah tercemar. Makanan kita dah tak elok lagi. Senang mendapat penyakit. Okey, macam kita ni, apabila kita tak menjaga kebersihan, kita ni mudahlah mendapat penyakit. Seterusnya adalah keselamatan diri tidak terjaga semasa makan. Keselamatan diri kita ni
tak terjaga. Bukan keselamatan diri kita sahaja, keselamatan orang lain juga tak terjaga. Sebab apa? Sebab kita tidak menjaga adab ketika kita menghidangkan makanan. Okey. Seterusnya adalah tuan rumah diaibkan kerana tidak menghormati tetamu. Tidak menghormati tetamu. Bila kita pergi rumah orang, apabila tuan rumah, contohlah tuan rumah tu dia tak melayan tetamu, ataupun dia menghidangkan benda-benda yang kotor kepada tetamu dia, ataupun pinggan yang tak basuh dia jamu kepada tetamu. Jadi orang yang pergi rumah dia akan rasa tak sukalah, rasa meluat, rasa benci. Jadi aiblah kepada orang tuan rumah tu. Nanti yang tetamu ni pergi ke jumpa orang, dia cerita, janganlah kita pergi rumah kawan ni, sekian, dia ni pengotor. Jadi benda tu jadi aib kepada tuan rumah. Jadi tuan rumah kena jaga kebersihan ketika menghidangkan makanan. Seterusnya adalah tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Macam mana kita nak makan dengan selesa? Peralatan semua ialah benda yang kotor. Kita nak makan pun rasa tak lalu. Macam itulah. Mestilah kita sepatutnya menjaga. Sebagai orang Islam, kita kena menjaga kebersihan ketika kita menghidangkan makanan. Kita juga umat Islam, kita ada adab dia ketika kita menghidangkan makanan. Kita bukan sama macam orang bukan Islam. Okey, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pelajaran kita pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.